Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah 'ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Bagi memula dan memuliakan majlis ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan ada keberkatannya. Rabbana taqabbal minna bisiril Fatihah. Yang dihormati para pegawai dan para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, seterusnya para pencinta ilmu, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Anak jina memakai singlet pergi ke kedai. Kalau tidak kena jalan berbelit-belit, tadi dah saya sampai. Minta maaf, banyak hujan terlampau lebat, terpaksa tukar pakaian. Hadirin hadirat sekalian, hari ini kita sambung balik tentang tanda-tanda kiamat menggunakan kitab terjemahan daripada tesis master daripada Dr. Yusuf Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Wabil, yang mana beliau membuat tesis berkaitan Asyratus Sa'ah. Beliau telah mengumpulkan sebanyak 57 buah hadis berkaitan tanda-tanda kiamat kecil, dan ada 8 tanda kiamat besar, dan ada 5 tanda terakhir sebelum berlakunya kiamat. Pada kesempatan 4 Disember yang lalu, kita telah pun membahaskan tanda ke-51, iaitu banyaknya jumlah bangsa Rom dan peperangan mereka dengan kaum muslimin, ke surat 163. Dan hari ini kita sambung balik tanda ke-52, penaklukan Konstantiniyah, halaman 167. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Mu'jamul Buldan karya Yaqut Al-Hamawi, Konstantinopel atau Konstantiniyah ini adalah kota bagi bangsa Rom. Bangsa Rom ni maknanya Empire Rome Byzantine ataupun Eastern Roman Empire. Ini merupakan satu kuasa yang sangat besar pada zaman Nabi SAW. Mereka kuasai permukaan bumi seluas 5,900,000 km persegi dan menjadi empire terbesar sekali di zaman purba klasik. Empire Byzantine hari ini, kalau modern days punya geografi, start daripada Italy, Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Konstantinopel, termasuk sampai ke Anatolia, dua-duanya di Turki, dan beberapa kawasan tanah Arab seperti seluruh utara Afrika, Mesir, Maghribi, begitu juga sampai ke semenanjung tanah Arab, termasuk Baitul Maqdis, Jordan. Ini semua adalah di bawah kerajaan Rom, dan mereka telah memerintah dunia ketika itu selama 11 abad. Dan pusat pemerintahan mereka ada dua. Rom Barat terletak di Vatican City di Italy, dan Rom Timur di Konstantinopel ataupun Byzantium. Dalam bahasa Greek, Konstantinopel disebut Konstantinopolis, itu dalam bahasa Greek. Ambil sempena nama Konstantin the Great, iaitu dia punya Maharaja Empire Rome yang ke-57. Dulu dikenali dengan sebutan Byzantium, kemudian tukar nama kepada, bila Islam masuk, panggil Istanbul. Istanbul ni maknanya Lord of Islam. Ini ketika Muhammad Al-Fatih masuk dulu. Kemudian bila zaman Mustafa Kamal Pasha,
Dia tukar daripada Islambul kepada Istanbul. Mustafa Kamal ini the founder of modern Turkey. Hebatnya Konstantinopel ini sehingga kan disebutkan di dalam hadis, ataupun kehebatannya itu sampai menjadi impian Nabi untuk menaluki Konstantinopel. Memang bagi tuan-tuan yang pernah pergi ke Turki, khususnya Istanbul, kita boleh rasakan perasaan itu antara bandar yang tercantik di dunia. Bak kata Napoleon Bonaparte, kalaulah dunia ni sebuah negara, maknanya tak ada negara kecil-kecil, semuanya negara, maka yang layak jadi ibu negara dunia adalah Konstantinopel. Dia layak jadi capital city of the world. Duduk tengah-tengah antara dua benua, pemandangan begitu indah, orangnya pun cantik-cantik. Eropah punya pengaruh ada, Arab punya pengaruh ada. Kita selesa berada di Turki. Dari segi geografinya dikelilingi Selat Bosphorus, Marmara, ada Golden Horn, begitu cantik sekali. Dan dari sudut pertahanan, Konstantinopel ini para pengkaji ketenteraan mengatakan adalah mustahil untuk menjajah atau menyerang Konstantinopel. Apa sebab? Secara semula jadi dia ada 7 bukit, bukan buatan. Bukit semula jadi. Bila sebuah negara itu dikelilingi bukit, maka itu satu advantage untuk dia. Musuh payah untuk menyerang. Boleh serang tapi tak boleh bawa senjata besar. Bolehlah bawa kerih parang begitu sajalah. Nak bawa meriam, nak bawa besar-besar tu susah. Jadi memang orang berfikir banyak kali sebelum nak menyerang Konstantinopel. 2/3 daripada sempadan kotanya menghadap Laut Marmara dan juga Selat Bosphorus. Dalam lautnya ada rantai untuk nak menghalang musuh daripada tembus masuk ke Golden Horn. Kerajaan Ukraine, kerajaan Kiev, dia pernah serang sekali Konstantinopel sebelum Muhammad Al-Fatih. Gagal, kapal dia pecah kena rantai. Bila dia lalu dekat Selat Bosphorus nak masuk Golden Horn, dia rantai tu besar. Satu mata rantai besar rostrum ni. Satu mata ada di Museum Topkapi. Begitu besar rantai tu. Jadi bila musuh masuk, dia akan ketatkan rantai tu. Pecah kapal kerajaan Ukraine ketika itu. Kuat tak kuat pertahanan Konstantinopel. Dan mereka bina pula benteng di luar dan juga di dalam kota. Tembok luar setinggi 25 kaki, tebal 10 meter. Tembok dalam tinggi 40 kaki, tebal 15 meter. Parit dalam 10 meter, lebar 60 meter. Sebab itu ketika Nabi mengimpikan agar dapatlah dimasuki Konstantinopel ini, ketika itu orang mengatakan benda ni impossible. Impossible. Namun antara tanda kiamat sebelum keluarnya Dajjal adalah penaklukan kota Konstantinopel. Ini ada diterangkan dalam surat 167 Muqaddimah. Dan disebutkan senjata orang Islam ketika itu, ketika mendapatkan semula Konstantinopel, hanyalah takbir dan juga tahlil. Surat 167 ada hadisnya, sami'tum bi madinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahri. Qalu na'am ya Rasulullah. Nabi tanya, kata Abu Hurairah, pernahkah kamu dengar ada satu kota yang satu bahagiannya ada di darat, sementara satu bahagian lagi ada di lautan? Sahabat jawab, ya, kami pernah dengar ya Rasulullah. Qal la taqumu sa'atu hatta yaghzuha 70,000 min bani Ishaq fa iza ja'uha nazalu. Maka baginda pun bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sehinggalah 70,000 daripada keturunan Nabi Ishaq menyerang kota tersebut. Ketika Bani Ishaq mendatanginya, maka mereka pun turun. Falam yuqatilu bisilahin walam yarmu bisahmin qalu la ilaha illallah wallahu akbar fayasqutu ahadu. Yang ini ada nak dibetulkan sedikit. Fayasqutu ahadu, dalam kitab dia buat janibaiha. Kita nak betulkan janibaiha saja, tak ada sabdu. Ahadu janibaiha. Qala Saurun ahada ruwatil hadis la a'lamuhu illa qala alladhi fil bahri.
Kata Saur ni adalah Saur bin Zaid Ad-Daili, iaitu salah seorang perawi hadis. Dia berkata, aku tidak tahu kecuali baginda menyatakan yang ada di lautan. Thumma yaqulu asaniyata la ilaha illallah wallahu akbar fayasqutu. Ini kena dibetulkan. Bukannya ini dia, saya ingat typing error tu memang hilang satu matan, satu baris. Saya ingat kalau tuan-tuan perempuan nak tulis pun payah juga nak menulis ni. Saya bacakan je lah ya. Summa yaqulu saniyata la ilaha illallah wallahu akbar fayasqutu janibuhal akharu. Memang tak ada lah dalam kitab. Summa yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar fayufarraju. Barulah ada. Betulkan, bukan fayafruju, fayufarraju lahum. Lalu mereka mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar untuk kali ketiga. Fayufarraju, diberikan kelapangan pada mereka. Fayadkhuluha, ada tambahkan ha di situ, ha lepas tu alif. Fayadkhuluha fayaghnamu, bukan fayaghnimu. Fabainama hum yaqtasimuna, tambahkan ta di situ. Ini hadis yang muka surat 167, baris kedua sebelum akhir. Fabainama hum yaqsimuna, salah. Yang betul fabainama hum yaqtasimuna al-ghanaima iz ja'ahumus sarikhu faqal, maka mereka pun masuk ke dalamnya, yakni ke dalam kota itu, dan menemui harta rampasan perang. Ketika mereka sedang membahagi-bahagikan harta rampasan perang, tiba-tiba datang orang yang berteriak meminta tolong. Orang itu mengatakan, innad dajjal sarikhu. Yang ini betulkan juga, al-ghanaima iz ja'ahumus sarikhu, bukannya ha, kha, sarikh. Datang orang menjerit-jerit, sarikh. Faqala inna dajjala qad kharaja. Kata orang ni, oi, dajjal dah keluar. Fayatrukuna kulla syai'in wa yarji'una. Lalu mereka meninggalkan segala yang mereka ada atau segala sesuatu, dan mereka kembali lagi. Hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan. Baik, kita lihat hadis ini. Pertama yang Nabi sebut, janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahri. Nabi menyebut bahawa kota ini separuh duduk di darat, separuh duduk di laut. Memang kota Konstantinopel ataupun Istanbul, kota ni ada teluk yang mengelilingi dua sisi kota itu. Sebelah timur dan utara dia ada lautan, sebelah barat dan sebelah selatan itu darat. Dan dia dikelilingi oleh Bosphorus, Marmara dan juga Golden Horn. Jadi indikator yang pertama memang tepatlah Istanbul. Dr. Taha Zaini dalam tahqiqnya terhadap kitab Al-Bidayah wan Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir, ni kita boleh tengok pada muka surat 168, ada sesuatu yang muskil dalam ungkapan hadis ini, iaitu yaghzuha sab'una alfan min Bani Ishaq, iaitu sehingga 70,000 orang dari Bani Ishaq menyerangnya. Kata dia ini kerana bangsa Rom adalah keturunan Ishaq, kerana mereka dari keturunan Ashis bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Jadi logiknya, bagaimana penaklukan Konstantinopel dilakukan oleh mereka sendiri. Ini hujah daripada beliau. Al-Qadhi Iyad mengatakan, memang itulah ungkapan yang ada dalam Sahih Muslim, iaitu perkataan mim Bani Ishaq, Bani Ishaq. Namun dalam syarah An-Nawawi li Sahih Muslim, sebahagian dari mereka berkata yang terkenal lagi terjaga ungkapannya adalah mereka itu dari Bani Ismail. Inilah makna yang ditunjukkan oleh hadis.
kerana yang dimaksudkan sebenarnya mereka akan dimasuki balik oleh orang-orang Arab. Al-Hafiz Ibn Katsir pula berpendapat sesungguhnya hadis ini menunjukkan bangsa Rom akan memeluk Islam di akhir zaman. Barangkali penaklukan kota Konstantinopel dilakukan oleh sebahagian daripada mereka juga nanti. Sebagaimana diungkapkan oleh hadis terdahulu, sesungguhnya 70,000 orang dari Bani Ishaq akan memeranginya. Pendapat ini diperkuat dengan kenyataan bahawa mereka dipuji dalam hadis Al-Mustawrid Al-Quraisy, yang mana dia berkata dia pernah mendengar Nabi bersabda, taqumus, ni hadis yang 168 bawah, taqumus sa'atu warumu aktsarun nasi, kiamat akan datang ketika bangsa Rom adalah manusia yang paling banyak. Faqala lahu Amrun wa absir ma taqul. Yang ini dalam kitab kita, perkataan Amru itu waw tu buang, bin al-as tu pun buang, waw pun buang, tinggalkan faqala lahu Amrun absir ma taqulu. Lalu Amru berkata kepada Al-Mustawrid, sila jelaskan apakah yang kamu katakan. Qal aqulu, ni banyak nak kena baiki ni, saya bacalah tak tertulis ni tuan-tuan ni. Qala aqulu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, saya akan bercakap dari apa yang saya dengar sendiri daripada Nabi. Qala la in qulta zalika inna fihim la khisalan arba'an, dia berkata jika demikian yang engkau ungkapkan, maka sesungguhnya di dalam diri mereka ada 4 keistimewaan. Innahum la ahlamun nasi inda fitnatin wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibatin wa awsyakuhum karratan ba'da farratin wa khairuhum limiskinin. Dalam kitab ni baru ada wa khairuhum lil miskinin wa yatimin wa dha'ifin, muka surat 169 baris hak kedua terakhir. Wa khamisatan hasanatun jamilatun wa amna'uhum min zulmil muluki. Ni tuan-tuan tak payahlah betulkan, banyak sangat kalau nak dibetulkan. Maksudnya sesungguhnya mereka adalah manusia paling tenang ketika datang fitnah, paling cepat sedar bila berlaku musibah, paling cepat menyerang setelah berundur, dan mereka sebaik-baik manusia dalam menyantuni orang miskin, anak yatim dan orang-orang lemah. Dan yang kelima adalah suatu yang indah lagi elok, iaitu mereka orang yang paling bersemangat mencegah kezaliman para raja. Hadis dalam Sahih Muslim. Mari kita lihat apa kata tuan kitab. Kata Dr. Yusuf Wabil, di antara dalil yang menunjukkan bahawa orang Rom di akhir zaman akan memeluk Islam adalah hadis Abu Hurairah terdahulu tentang peperangan bangsa Rom. Waktu itu bangsa Rom berkata kepada orang Islam, ini muka surat 169, matanya tidak ada, saya bacakan. Khallu bainana wa bainal ladzina sabau minna nuqatilhum fayaqulul muslimuna la wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Biarkanlah kami membunuh orang-orang yang ditawan dari kalangan orang kami. Maka kemudian orang Islam berkata, kami tidak akan membiarkan kamu berperang dengan saudara-saudara kami. Hadis dalam Sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah An-Nawawi li Sahih Muslim, hal sebegini berlaku pada zaman kita sekarang. Bahkan kebanyakan pasukan Islam di negeri-negeri Syam dan Mesir asalnya adalah para tawanan. Kerana mereka sekarang ini alhamdulillah adalah orang yang menawan orang-orang kafir dan telah beberapa kali menawan orang kafir pada zaman kita. Sekali saja mereka menawan, akan ada beberapa ribu orang kafir yang ditawan. Maka segala puji hanya kepada Allah yang telah memberikan kemenangan dan kejayaan kepada Islam. Ini pendapat Imam An-Nawawi. Persoalan hadirin hadirat sekalian, perkara ini dah berlaku ataupun belum? Dah berlaku ataupun belum? Ini mustahak untuk dibincangkan. Baik. Penaklukan Konstantinopel
tanpa pertumpahan darah belum berlaku sampai sekarang. Masih belum terjadi. Imam At-Tirmizi riwayatkan daripada Anas bin Malik. Ini muka surat 170, tak ada matannya. Fathul Qustantiniyati ma'a qiyamis sa'ati. Penaklukan Konstantinopel akan berlaku seiring dengan terjadinya hari kiamat. Hadis dalam Jami' At-Tirmizi. Kemudian kata Imam At-Tirmizi, Mahmud, iaitu Mahmud bin Ghailan, guru kepada Imam At-Tirmizi, pernah berkata, hadis ini gharib. Konstantinopel adalah sebuah kota di Rom, ditakluk ketika Dajjal keluar. Sedangkan Konstantinopel yang dulu telah ditaklukkan pada zaman sahabat lagi. Ini pendapat-pendapat daripada guru dia. Namun Dr. Taha Zaini dalam tahqiqnya terhadap kitab Al-Bidayah wan Nihayah wal fil Fitan wal Malahim, dia mengatakan yang benarnya adalah Konstantinopel tidak pernah ditakluk pada zaman sahabat. Ini perbahasan ulama. Kerana Muawiyah radhiyallahu anhu ketika itu hanya wakilkan anaknya saja bernama Yazid untuk pergi ke Istanbul dan membawa pasukan pergi menyerang. Yang ikut masa itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ini. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah orang yang Nabi naik unta dia, Nabi ketika hijrah, orang ngajak tidur di rumah macam-macam. Nabi kata beginilah, mana unta kawan berhenti, situ kawan tidur. Jadi unta Nabi berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni sahabat kanan jugalah Nabi tidur rumah dia. Dan dia ni makamnya masih ada di Istanbul. Bagi tuan-tuan yang pernah ke sana akan diberitahulah taklimat, makamnya ada di Istanbul. Dan ada cerita yang menarik tentang bagaimana jumpa makam dia ni. Ketika Muhammad Al-Fatih dapat memasuki Istanbul, dia mimpi tiap-tiap malam satu orang lelaki beritahu kubur dia. Di manalah kenal Muhammad Al-Fatih, mana sempat dengan Ayyub Al-Ansari. Dia beritahu tu kubur saya, tu kubur saya. Dia kata siapa dia lah orang ni. Pergi siasat, gali balik, jumpa ada jenazah mayat di situ. Jenazah masih molek lagi. Itulah jenazah Abu Ayyub Al-Ansari, mati syahid dalam peperangan menakluki Konstantinopel pertama. Sebab penaklukan yang ada pada zaman sahabat tidak pernah sempurna, tak pernah. Sayyidina Ali pernah serang tahun 34 Hijrah, tak sukses, tak berjaya. Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 84 Hijrah, dia pernah kirim anaknya bernama Yazid, juga gagal. Sulaiman bin Abdul Malik pergi serang tahun 91 Hijrah, tak dapat. Harun Ar-Rashid 165 Hijrah, tak dapat. Sultan Bayazid 3 kali serang, 1391, 1397, tahun 1400, tak dapat lagi. Sultan Murad tahun 825 Hijrah pun tak dapat lagi. Cuma akhirnya tahun 857 Hijrah bersamaan tahun 1453 Masihi, barulah kota Konstantinopel berjaya ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Orang yang masih muda, umurnya baru 21 tahun ketika itu. Dia berjaya tewaskan Maharaja Konstantin yang ke-11, Palaiologos, yang hampir 30 tahun lebih tua daripada dia. Dengan strategi yang tepat, perancangan yang baik, izin daripada Allah, 800 tahun selepas Nabi ucapkan hadis tentang akan ditakluki Konstantinopel, 800 tahun kemudian baru terjadi. Ini kehebatan Nabi, dia punya vision dia. Ada cerita yang menarik tentang penaklukan bangsa Rom ini, bangsa Turk terhadap Konstantinopel ini. Penaklukan bangsa Turki terhadap Konstantinopel juga terjadi dengan peperangan. Sedangkan Nabi sebut tak ada peperangan. Dia kepung, asalnya dia kepung 53 hari, kemudian baru serang. Taktik kepungan ini memang berhasil. Mana-mana peperangan, kalau buat taktik kepungan, insya-Allah dapat kejayaan. Dia orang kepung kota Konstantinopel 53 hari. Artinya sekat segala pergerakan. Berah, apa semua tak boleh masuk. Mati ya orang. Macam Malaysia, saya ingat tak payah sekat berah. Sekat wifi melompat dah kitanya. Baru Selcom tak ada, saya berapa jam tak ada. Menggelitik dah tak ada line.
pantai timur baru ni. Dia bawa 126 buah kapal laut, 6 buah kapal layar yang ada pendayung, dia panggil large galleys. Dia bawa 10 kapal sederhana, 15 kapal kecil, 75 bot yang pendayung besar, large rowing boats itu, dan ada 20 kapal pengangkut kuda saja. Anggota tentera dia yang dia bawa hampir 1 juta, land and naval forces, dan dia guna kerjasama 1,500 askar berkuda daripada Serbia. Artinya perancangan dia begitu teliti sekali. Dan zaman itulah dia menggunakan meriam terbaik zaman itu. Dia punya senjata, dia panggil meriam Basilika. Total ada 70 meriam. Meriam Basilika saja dia bawa 14 meriam Basilika, dan ada 56 small caliber persenjataan. Dan dia bedil kota Konstantinopel 10 dah sehari, tiap-tiap hari. Meriam tu beratnya saja 635 kilo, tinggi 8 meter. Pelurunya saja 272 kilo seputir, pelurunya saja. Nak masukkan tu perlu 2 jam. Jadi dia memang susun elok-elok. Sekali tembak ialah zaman itu 1.6 km boleh capaiannya. Dia punya bunyi punyalah kuat 20 km boleh dengar. Dan yang kita tumpang bangga sikit lah, ada sikit rasa nak bangganya, hak buat meriam tu orang Melaka. Itulah ada belangga sikit lah, adalah sumbangan orang Melayu, adalah sikit. Buatan di Melaka, made in Malacca. Masa tu zaman Sultan Mansur Shah Ibni Almarhum Sultan Muzaffar Shah, Sultan Melaka yang ke-6. Dikatakan pembuatan meriam itu dibuat di Melaka. Saya pernah cerita benda ni di Melaka, dan masa tu Ketua Menteri Melaka pun dia kata munasabah buat di Melaka, kata dia. Sebab namanya Basilika. Ke tu Melaka katanya, kata dia lah. Basilika, ke tu Melaka lah. Ya tak ya juga. Itu sebab selepas the conquest of Constantinople 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih dia hantar delegasi kerajaan Osmaniyah ke Melaka untuk mengiktiraf Kesultanan Melaka sebagai Empire Nusantara dan menjadi wakil kerajaan Osmaniyah di Nusantara. Dan selepas itu Sultan Mansur diberi gelaran Mansur Pasha. Dan ini ada rekodnya. Ini bukan cerita dalam majalah tak. Ini ada rekod rasminya. Takkan Turki nak bagi saja-saja Mansur Pasha, mesti ada sumbangan. Maka munasabah lah kalau ada orang hipotesis mengatakan meriam itu orang Melaka yang buat. Hebatlah orang Melaka. Baik, hadis tadi kalau kita baca balik, hadis itu mengatakan negeri itu akan kembali ke tangan orang kafir dan nanti akan ditaklukkan kembali dengan penaklukan terakhir. Kalau tuan-tuan yang membaca geopolitik dunia, saya ingat dah boleh nampak perjalanan cerita ini. Dulu penaklukan yang berlaku semua peperangan, sedangkan Nabi beritahu tak ada peperangan. Muhammad Al-Fatih ke apa, kemudian Nabi sebut negeri itu akan balik semula jadi kafir, ataupun selepas dia dah jadi Islam, dia balik semula jadi tak berapa nak Islam. Kemudian dia akan balik semula menjadi Islam dalam keadaan tanpa peperangan, pertumpahan darah. Saya ingat tuan-tuan sudah mula nampak perjalanan apa yang berlaku di Turki. Dalam konteks sekarang, apa yang dikatakan dia dulu kafir, Islam, kafir, Islam balik. Selepas tumbangnya Daulah Uthmaniyah pada tahun 1924, muncullah satu kerajaan dipanggil Kerajaan Turki Moden, yang mana mereka ni mengamalkan dasar sekular 100%, pengasingan agama dari semua aspek kehidupan. Bayangkanlah nama Islambul dia tukar. Dia fobia dengan istilah Islambul tu maknanya lots of Islam, dia tukarkan kepada Istanbul. Yang menukarnya the founder of modern Turkey, iaitu Mustafa Kemal Pasha. Sehingga kan azan pun mereka tak benarkan dalam bahasa Arab. Sampai begitu. Mereka tukar 100%. Tahun 1932, 18 Julai, dia keluarkan arahan azan mesti dalam bahasa Turki. Dia punya semangat cinta bahasa dia luar biasa sangat. Nasionalisnya begitu tinggi.
Selama 18 tahun azan di Turki menggunakan bahasa Turki. Tanra uludur subhizis bilirim bil dirim tanra dan bashka yoktur tapaca. Memang kelakop tu. Tanra uludur Allahu Akbar. Subhizis bil dirim tanra dan bashka yoktur tapaca asyhadu an la ilaha illallah. Subhizis bilirim bil dirim tanranin ilcisidir Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Haidin namaza hayya 'alas salah. Tu kalau polis Mekah kan, polis Mekah kan di Masjidil Haram tu kan boleh cakap macam bahasa haji belakang kalau orang Malaysia. Kalau tahun tu namaz haji namaz, itu dia cakap bahasa orang Turki lah pula. Haidin namaza haidin falaha hayya salah hayya falah. Tanra uludur Allahu Akbar tanra dan bashka yoktur tapaca la ilaha illallah. Tukar habis. Azan public tak dibenarkan. Tapi akhirnya Perdana Menteri Adnan Menderes, dia atas desakan ketika itu telah membenarkan kembali azan dalam bahasa Arab. Tapi sebab lama sangat tinggal bahasa Arab, akhirnya orang dia sebutan dia dah keras sangat dah. Kalau tuan-tuan pergi ke Turki sekarang okey lah, dah ramai hafil Quran. Dulu la ilaha illallah dia sebut kak kan jadi ce kan. Allahu akbar kita nak terguling suka. Hatta kalau tuan-tuan puan-puan pergi umrah, geng-geng Turki kan pakai bujaket. Dia bujaket. Dia kalau borak dengan orang teksi Mekah, dia kata manusia paling bakhil sekali dalam dunia ni orang Turki. Dia sanggup naik lori kambingnya pergi Masjidil Haram, tak ingin dia naik teksi. Dia orang kira betul. Kata dia orang lah, geng-geng driver teksi Arab ni membawa. Tuan-tuan pernah nak bawa orang Turki shopping? Mana ada? Masuk Ben Daud subuh kita tak ada, kita eksel beli timun Ben Daud. Eksel orang Malaysia. Mana ada orang Turki shopping? Orang Malaysia je betul. Orang Bangla sana pandai cakap Melayu, boleh cakap Turki. Hajar murah-murah Malaysia bagus. Malu apa bosku? Gerak pandai betul. Dia tahu hal kita. Orang Turki tak ada, tak nyoping, tak apa. Kalau tuan-tuan dengar orang Turki baca talbiyah, guling kita suka. Labbaik Allahumma labbaik cari cala baik innal hamda wa ni'mata. Kesan begitu lama mereka Islam tu baru nak naik semula. Itu yang maksudnya dulu Mustafa pada Muhammad Al-Fatih masuk Islami, naik zaman Mustafa Kamal Pasha menunggu balik, akhirnya naik golongan-golongan baru, munculnya tokoh-tokoh Islam daripada Turki. Syekh Badi'uz Zaman Said An-Nursi, dia pelopor gerakan Nursiyah, ambil pendekatan sufi untuk dekat dengan masyarakat. Dia tulis lebih daripada 100 risalah-risalah untuk nak menyuntik kembali semangat pejuang-pejuang bangkit dengan Islam tanpa pertumpahan darah. Buat usrah, buat kelah. Muncul pula Fathullah Gulen, seorang daripada Kastani Pazari di Izmir. Dia ni tahap guru agama lah, tuan guru. Kemudian muncul pula Profesor Dr. Najmuddin Erbakan, dikenali sebagai bapa gerakan Islam moden Turki. Tanpa pertumpahan darah, mereka masuk secara demokrasi. Ini itu yang Nabi sebut, tanpa pertumpahan darah. Perjuangan mereka hanya la ilaha illallah Allahu Akbar. Ia sungguh berlaku. Diteruskan legasinya oleh Recep Tayyip Erdogan. Erdogan nama besar. Pemimpin sekarang kalau nampak hebat, tampai namanya Erdogan. Nampak hebat, Erdogan ni hebat. Selepas Turki duduk di bawah pegangan sekular hampir 70 tahun, betul Nabi sebut dia akan balik-balik. Kini parti keadilan dia, nama Adalet Velkalkinma Partisi, AKP, bangkit, tegakkan kembali Islam. Dia punya parti ni macam parti Islam tapi agak progresif. Alhamdulillah hari ni bila orang-orang yang ada jiwa agama, isterinya pun bagus penampilan, kabinet-kabinet pun ada sedikit perubahan. Hari ni alhamdulillah ekonomi Turki keempat terbesar di Eropah.
Dia tak main bersaing dengan Asia ni, dia main Eropah. Saya tak pasti dia mohon nak masuk EU lulus ataupun tidak. Ada hari tu orang-orang dia nak masuk European Union. Tapi kan orang Eropah ni dia ada mengada-ngada dia. Dia tak anggap Turki ni orang Eropah. Ekonominya tumbuh 5%, angka inflasi kurang daripada 2 digit, pendapatan per kapita rakyatnya di atas $5,000 US dollar. Perdagangan dengan rata-rata negara-negara Eropah, Asia, Timur Tengah semua surplus. Tapi dia masih lagi adalah sedikit sebanyak berhadapan dengan cabaran daripada golongan kita panggil Kamalis. Kamalis tu masih ada lah. Orang-orang lama, otai yang lama, yang masih lagi sekular tu masih kuat. Tapi kelompok dinosaur ni dia akan pupus. Dia akan bangkit pula baru, bangkit baru. Kalau tuan-tuan masih ingat, beberapa tahun lepas tentera cuba melakukan pemberontakan untuk merampas kuasa di Turki ketika itu. Tidak ada pertumpahan darah yang berlaku. Rakyat bangkit pertahankan presiden dia. Panjat berdoza, kereta kebal, bagi bunga roh lagi ke askar-askar. Cancel askar nak rampas kuasa. Kalau tuan-tuan mengkaji politik dunia ketika itu. Itu hebatnya ya. Jadi kalau orang tanya dah berlaku lah. Tengah berlaku sekarang. Penaklukan semula Islam tanpa berlaku sebarang pertumpahan darah. Yang ada hanyalah la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang zaman Muhammad Al-Fatih itu peperangan dah berlaku dah. Dan itu kematian. Ini tak ada kematian. Dan sebagai saudara se-Islam, kita doakan Turki terus aman dan makmur. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti mereka lah menjadi tempat berlindung orang-orang Islam. Sebab nampak dia bersungguh untuk nak membantu orang Islam di Syria, pelarian-pelarian, nampak kesungguhan dia. Macam Saudi, bukan kita tak boleh benar dengan dia. Tuan-tuan pun tahu kan, cakap lebih kena gam pula sekarang. Tapi Turki nampaklah. Baik, selesailah bab itu ya. Masuk tanda ke-53. Minta maaf lah, untuk ujung-ujung ni dia tak boleh nak berpantun lah. Semua cerita pasal perang je semua lah. Pantun apa? Perang. Muka surat 171, munculnya tokoh dari Qahtan. Muka surat 171. Pada akhir zaman akan muncul seorang lelaki dari Qahtan. Manusia akan taat kepadanya. Manusia akan berkumpul dengannya. Hal itu terjadi ketika zaman telah berubah. Sebab itu Imam Al-Bukhari letakkan dia dalam bab taghayyuriz zaman, bab perubahan zaman. Imam Ahmad dan juga Bukhari Muslim ada riwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. La taqumu sa'atu hatta yakhruja rajulun min Qahtana yasuqun nasa bi'asahu. Tidak akan tiba hari kiamat sehinggalah keluar seorang laki-laki dari Qahtan yang mengiringi manusia dengan tongkatnya. Wah, makin menarik hadis-hadis ni. Hadis musnad dalam Musnad Ahmad. Kata Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, maksud sabda baginda iaitu akan menggiring manusia dengan tongkatnya adalah sebagai kiasan ataupun kinayah dari ketaatan manusia kepadanya dan kesepakatan mereka untuk taat kepadanya. Bukanlah yang dimaksud dalam hadis adalah tongkat secara hakiki. Itu hanyalah perumpamaan dari ketaatan mereka kepadanya dan kekuasaan mereka. Kata Dr. Yusuf Al-Wabil, tuan kitab, dia adalah orang soleh yang menghukumi dengan adil. Pendapat ini diperkuat dengan riwayat yang dinukil oleh Ibn Hajar dari Nu'aim bin Hammad. Beliau meriwayatkan dari jalan yang kuat dari Abdullah bin Amr bahawa beliau menyebutkan para khalifah, kemudian dia berkata dari seorang lelaki dari Qahtan. Demikian juga riwayat dengan sanad yang jayyid dari Ibn Abbas. Sesungguhnya beliau berkata, mengirim surat 171 tak ada matannya, wa rajulun min Qahtana kulluhum salihun. Dan seseorang dari Qahtan dan semua orang Qahtan adalah orang-orang saleh. Timbul perbahasan, siapa Qahtani ini? Tuan-tuan, untuk makluman, gara-gara Qahtani inilah Masjidil Haram
pernah diserang dan dikepung dan dirampas selama 2 minggu. Masa bila? 20 November tahun 1979 oleh kumpulan pemberontak bersenjata. Beratus-ratus jemaah jadi tebusan dan berlaku insiden tembak-menembak. Di pihak keselamatan Saudi saja 127 terkorban, 451 orang tercedera. Di pihak pemberontak 117 terbunuh dan 68 orang dihukum bunuh pada 9 Januari tahun 1980. Serangan ke Masjidil Haram ketika itu diketuai oleh Juhaiman ibnu Muhammad ibnu Saif al-Utaibi. Dia berasal dari sebuah keluarga di Najd yang sangat berpengaruh. Dia isytiharkan abang iparnya iaitu Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani sebagai Imam Mahdi. Itu puncanya. Kebetulan tarikh 20 November 1979 adalah hari pertama tahun 1400 ikut kalender hijrah ketika itu. Jadi kalau kita pergi ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, janganlah marah kalau polis tu strict sikit. Dia punya pemeriksaan, kadang beg, kalau orang perempuan lagi lah bagnya, kadang semua dia tengok orang lelaki, kadang biar lantak kecuali bawa beg besar dia hambat keluar. Kenapa dia terlampau strict? Sebab mereka pernah diserang, ditaklukkan Masjidil Haram itu. Puncanya kerana dia panggil Mahdi Claimants, orang yang suka mengaku diri sebagai Imam Mahdi. Memang sekarang ni di Malaysia pun jadi masalah. Bahkan di seluruh dunia hari-hari orang ada mengaku jadi Imam Mahdi. Termasuklah dikatakan baru-baru ini, wallahu alam, tak buat research yang beria lagi, Adnan Oktar. Adnan Oktar ni penulis Turki. Tuan-tuan lebih kenal dengan nama Harun Yahya. Harun Yahya yang banyak menulis buku tentang kehebatan ciptaan Allah, gedebah-gedebah. Katanya dia pun dah jadi Mahdi Claimant juga. Mendakwa dia tu Imam Mahdi. Sayang penulisannya bagus, video-videonya bagus. Mudah-mudahan tidak benar lah cerita ini, mudah-mudahan. Sebenarnya bermula abad ke-8 sampai abad 21 dah ada 15 orang yang mendakwa dia sebagai Imam Mahdi. 15 orang ini yang ada pengikut, yang sekadar buat akaun Facebook saya Imam Mahdi, kita tak masuk senarai. Hak ada pengikut, ada gerakan yang proper, 15 orang. Tak campur ada 11 orang yang dia tak declare dia Imam Mahdi, pengikut dia declare dia Imam Mahdi. Ada 11 orang. Kalau di Iran saja ada satu kajian pernah dibuat, more than 3,000 Mahdi claimants in prison in Iran. Dalam penjara saja Mahdi claimants 3,000 orang, semua kena tangkap dengan pihak berkuasa di Iran. Dia begitu obses dengan Imam Mahdi ni. Saya ingat kita di Malaysia pun bila tengok suasana politik, suasana cuaca, suasana hubungan antara kaum, ramai ada orang berharap Imam Mahdi datang esok lusa. Harap tak ada masalah. Jangan mengkarap datang orang pada mana pekai kemarin mengaku kawanlah Imam Mahdi. Letih. Di Imam Mahdi ni kita ada satu bab nanti akan datang. Kalau nak kenal Imam Mahdi tak Imam Mahdi, rujuk hadis je. Nabi komplit bagi guideline. Al-Mahdi minni ajlal jabhati aqnal anfi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat zulman wajuran wa yamliku sab'a sinina. Itu hadis Abu Daud. Jelas Nabi berikan kriterianya. Al-Mahdi adalah keturunan aku, dainya lebar, hidungnya mancung, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi sebelum ini dipenuhi dengan kezaliman. Dia berkuasa selama 7 tahun. Jadi agak-agak lah kalau auzubilahnya wak Jawanya mengaku jadi Imam Mahdi di mana? Itu kan Al-Mahdi minni. Mahdi keturunan aku, keturunan Nabi ya. Saya seripah tu lah ya. Awak saya dak saya income je ada, tak boleh. Kena saya betul. Al-Mahdi minni ajlal jabhah aqnal anfi, dai lebar luah. Orang panggil apa? Jenda. Orang kita panggil jenda. Hidung mancung,
boleh sangkut hanger, barulah munasabah mengaku Imam Mahdi. Hidup umpama jambu madu dibelah dua nak ngaku Imam Mahdi, agak-agak Dok, kita bukan pesan pada orang mengaku ni. Ni orang yang angkat Tok Guru di Imam Mahdi. Ni kita nak pesan. Agak-agak Tok Guru awak tu ketunan mana? Bugih mana ada. Agak-agak reba memanding silaung. Agak-agak reba menjadi pula dah. Dalam satu riwayat, yuwati usmuhu ismi wasmu abihi isma abi. Nabi sebut Imam Mahdi ni namanya sama dengan nama aku, dan nama bapaknya bersama dengan nama bapak aku, kata Nabi. Hadis Abu Dawud. Maka kompor orang perempuan tu nak jadi Imam Mahdi. Macam mana di Indonesia ada Imam Mahdi perempuan? Tak mengaji, ya, tak mengaji. Selesailah bab tu, nanti akan datang akan adalah bab itu. Ketika Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan bahawa akan ada seorang raja atau penguasa dari Qahtan, maka marahlah Muawiyah. Ini muka surat 172 peringkat yang atas itu, ya. Lalu dia berdiri dan memuji Allah. Kemudian dia berkata, amma ba'du, telah sampai kepadaku bahawa beberapa orang dari kamu membawakan beberapa riwayat yang tidak ada di dalam kitab Allah, tidak pula diriwayatkan dari Rasulullah. Mereka adalah orang-orang bodoh di antara kamu. Maka hati-hatilah kamu dari angan-angan yang menyesatkan. Kerana aku mendengar Nabi berpesan, inna hazal amra fi Quraisyin la yu'adihim ahadun illa kabbahu Allahu ala wajhi ma aqamud dina. Sesungguhnya urusan kekhalifahan akan tetap ada pada keturunan Quraisy. Tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya kecuali Allah akan telungkupkan mukanya selama mereka, iaitu keturunan Quraisy, menegakkan agama. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ini berbeza dengan pendapat Al-Qurtubi. Beliau catatkan dalam kitab At-Tazkirah, barangkali seorang lelaki dari Qahtan itu adalah seorang lelaki yang bernama Jahjah. Jahjah. Ini tuan-tuan kena garis bawah kan perkataan Jahjah ini. Nanti saya akan terangkan. Kata Abu Hurairah, di pendengar Nabi berpesan, la yazhabul lailu wan naharu hatta yamlika rajulun minal mawali yuqalu lahu Jahjahu. Tu hadis ke surat 172 bawah, ya. Tidak akan lenyap siang dan malam sehinggalah seorang dari kalangan hamba yang bernama Jahjah menjadi raja. Mana takkan berlaku kiamat sehingga datang Jahjah. Dalam Fathul Bari jilid ke-13 muka surat 78, Jahjah itu artinya sayyah ataupun tukang azab. Ini ada satu finding yang menarik, ya. Okeylah untuk kita membaca analisis orang mengkaji tentang kiamat ini. Siapa Jahjah? Dah muncul ke belum Jahjah ini? Sebab Nabi sebut kalau Jahjah datang, kiamat makin dekat, makin dekat, makin dekat. Baik. Dalam bahasa Inggeris, huruf G pronunciationnya J. Orang putih G dia akan sebut J. Jadi Jahjah itu huruf J atau Jim. Kalau nak disebut dalam ditulis geh-geh, itu kalau kita nak tulis geh-geh ataupun gah-gah. Gah-gah secara fonetiknya dia mirip dengan George. Jahjah, George. Ada kemungkinan yang dimasukkan munculnya Jahjah George Bush. Sampai begitu. George Bush, Jahjah. Munculnya pemimpin sayyah, tukang azab. Itu kan George Bush betul. Kita tunggulah teori-teori lain. Mungkin lepas ni Donald Trump pun ada. Semua akan ada orang-orang yang gaji buat kajian. Dia akan jumpa gitu. Sama ada kita boleh terima atau tidak, tapi menarik untuk kita bincangkan. Sebab person yang nama Jahjah itu tak ada. Orang yang nama Jahjah bila nak tunggu, barangkali George Bush agaknya tu, ya. Dan George Bush tu dua beranak. Mula ayah, lepas tu anak pula jadi presiden. Hebat tu. Kita ambil tanda 54 sikit, ya.
Walaupun masa tu sebab kita tadi masa kejeraan lewat 10 minit, kita anjak sikit 10 minit. Habis tuan-tuan balik lorat tak ada apa sangat. Lepas ni kan kita ada pemeriksaan kesihatan percuma, saringan pemeriksaan kesihatan. Jadi boleh cek-cek tekanan darah apa semua. Kita habis kita tengok mana yang sempat untuk tanda 54. Sebab 54 ni agak panjang, kita baca mana yang sempat. Tanda ke-54 muka surat 173, peperangan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Untuk nak mengingatkan balik tuan-tuan, mungkin pernah dengar Armageddon ataupun Majdaliun, satu peperangan terakhir antara kita dengan orang Yahudi. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya Nabi kita pernah berperang dengan orang Yahudi. Itu fakta. Dan Nabi akui dia berazam nak kalahkan semua Yahudi. Dan dia memang berazam nak lenyapkan Yahudi ni daripada Jazirah Arab. Memang dia nak betul hapuskan Yahudi ni. Lepas tu dalam hadis ni disebutkan, tuan kitab sebutkan, la ukhrijannal yahuda, bukan Yahudu, Yahuda, wan nasara min jaziratil arabi hatta la ad'a illa musliman. Sesungguhnya aku akan mengeluarkan orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab, sehingga aku tidak meninggalkan di dalamnya kecuali orang Islam sahaja. Hadis dalam Sahih Muslim. Dalam konteks Mekah Madinah, Nabi berjaya lah. Memang tak ada lah. Tetapi peperangan-peperangan dengan Yahudi yang berlaku di zaman Nabi dulu, itu bukan tanda kiamat. Kalau ada ustaz yang mensyarahkan hadis Armageddon ataupun Majdaliun ini, peperangan orang Islam dengan Yahudi dah berlaku dulu, itu tidak. Peperangan yang berlaku dulu itu tidak masuk. Ini tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat sebelum berlaku tanda besar. Sebab Nabi jelaskan bahawa kita akan berperang dengan Yahudi ketika berlaku dua keadaan. Pertama, ketika Dajjal keluar, itu confirm. Yang kedua, ketika Nabi Isa turun. Selagi tak ada dua watak ini, peperangan itu belum berlaku. Ini yang kita panggil Majdaliun ataupun Armageddon. Armageddon ini peperangan besar yang akan berlaku di satu tempat di Israel bernama Megiddo. Dalam peta ada Megiddo. Dan sekarang ni Megiddo ni UNESCO dah ambil sebagai World Heritage Site. Dalam Old Testament 12 kali disebut perkataan Megiddo ini. Dan orang Yahudi memang dia tahu kita akan perang dengan mereka. Itu dia buat persiapan rapi betul. Jadi Megiddo ini bila digazetkan sebagai World Heritage Site, ada beberapa tempat yang kita tak boleh masuk. Dia buat macam hutan simpan, kau boleh masuk suka-suka hati. Supaya tak banyak kajian, kita boleh buat agak. Tapi kita peduli apa, kau nak simpan lah. Yang penting perang esok kau kalah. Itu je. Yang penting perang kau kalah. Kau buatlah strategi apa pun. Baik, kita tengok hadisnya. Imam Ahmad riwayatkan daripada Samurah bin Jundub, sebuah hadis yang panjang, iaitu khutbah Nabi ketika terjadinya gerhana matahari. Ini hadis muka surat 173 yang bawah itu, yang mana di dalamnya Nabi sebutkan tentang Dajjal. Ini ada beberapa pembetulan sikit-sikit lah. Wa innahu, bukannya wa annahu, wa innahu yahsurul mu'minina fi baitil maqdisi, bukannya muqaddasi, maqdisi, fayuzalzaluna, bukannya fayuzalziluna, fayuzalzaluna zilzalan syadida. Sesungguhnya Dajjal akan mengepung orang Islam di Baitul Maqdis, lalu akan terjadilah satu gempa yang sangat dahsyat. Ini ke surat 174 di sebelah. Yang ini banyak kena edit. Mana tuan-tuan dah ikut tak ada, potong sendiri je. Summa yuhlikuhullahu tabaraka wa ta'ala wa junudahu hatta anna, bukannya inna, bukannya anna, wa junudahu hatta inna jazma, bukannya jizma, bukan jazma, hatta inna jizma al-haiti
Kemudian perkataan yang selepas haiti itu, iaitu au qala aslal haita wa qala hasanul asyab wa aslu syajarah, potong semua. Printing error ini. Terus saja ambil la yunadi. La yunadi au qala yaqulu ya mu'minu au qala ya muslimu hadza yahudiyyun au qala hadza kafirun ta'ala faqtulhu. Akhirnya Allah akan binasakan mereka dan bala tenteranya, sampai-sampai pangkal dinding akan berkata, wahai orang beriman, dalam riwayat yang lain, wahai orang Islam, ini adalah Yahudi ataupun ini adalah orang kafir, ta'ala faqtulhu, mari bunuhlah dia. Qala walan yakuna zalika kazalika hatta taraw umuran yatafaqamu sya'nuha fi anfusikum wa tasaaluna bainakum hal kana nabiyyukum. Ya, ini kena dibetulkan sedikit. Hal kana nabiyyukum zakara. Hal kana nabiyyukum zakara, bukannya zakara. Hal kana nabiyyukum zakara lakum minha zikran. Maka baginda bersabda, hal itu tidak akan pernah terjadi sehinggalah kamu melihat pelbagai perkara semakin teruk atau gawat di sekeliling kamu dan kamu saling bertanya, apakah Nabi kamu pernah menyebutkan kepada kamu tentangnya? Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Tuan-tuan sekalian, memang selama 14 abad yang lalu, hadis ini menghairankan para ulama hadis. 14 abad lalu, bagaimana kita orang Islam yang selama ini kita lindungi mereka, santuni mereka, haramkan darah mereka, dan orang Yahudi termasuk ahlu zimmah pada satu ketika. Tetapi hadis ini tiba-tiba berubah 360 darjah. Kita ngejakan orang Yahudi sampai mati. Dia lari ke lubang cacing pun kita cari. Ulama semua tercengang. Asal marah benar orang Islam ke orang Yahudi begini. Teka-teki ini ataupun hadis ini baru terjawab pada tahun 1948 bila Yahudi ceroboh dan jajah Palestin. Dan tahun 1967 semakin jelas lagi kenapa kita akan perang dengan dia, kerana dia dengan kurang hajarnya masuk Masjid Al-Aqsa pakai kasut. Sampai sekarang komuniti Yahudi selama 14 abad hidup di bawah perlindungan orang Islam. Daripada zaman Umar Al-Khattab, kita bela dia, bagi kewarganegaraan macam-macam kita tolong. Jus soleh lah masa itu. Kalau tahu halau balik masa itu, biar dia duduk Jerman ramai-ramai. Kita bagi dia tahap kewarganegaraan. Lalah dia kurang hajar, dia halaunya tuan tanah daripada situ. Mau tak gerang kita. Saya ingat kalau cerita Yahudi ni, Israel dengan orang Arab ni, daripada kita budak kita tengok berita dia bergaduh ni. Memang kurang hajar. Yahudi selama ni kita bela, tiba-tiba berubah menjadi serigala yang paling ganas sekali. Perenggan bawah 100, muka surat 174 ada hadis daripada Abu Hurairah, la taqumu sa'atu hatta yuqatila, bukan yuqatilu hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda fayaqtuluhumul muslimuna hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari fayaqulul hajaru aw asyajaru ya muslimu ya Abdullah hadza yahudiyun khalfi fata'ala faqtulhu illa al-gharqada fa innahu min syajaril yahud. Tidak akan tiba hari kiamat sehinggalah orang Islam berperang dengan orang-orang Yahudi dan membunuh mereka, hingga kan kalau seorang Yahudi bersembunyi di balik batu atau pokok, maka batu dan pokok itu akan berkata, hei orang Islam, wahai hamba Allah, orang Yahudi ada di belakang saya, mari bunuh dia. Kecuali pokok Gharqad, kerana dia adalah pokok orang Yahudi. Hadis dalam Sahih Muslim. Saya nak cerita tentang pokok Gharqad ni sikit. Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim,
Al-Gharqad ni dia pokok berduri, terkenal di negeri-negeri Baitul Maqdis, dan di sanalah Dajjal dan orang Yahudi akan diperangi. Dia pokok Gharqad ni tidak tinggi, biasa dalam 1 hingga 2 meter saja. Masa saya tengok sendiri di sepadan Israel di Sinai Mesir, ada yang boleh sampai 5 meter. Akarnya akan mengeluarkan duri dan juga zarab, dia macam bulu-bulu halus, khususnya pada bahagian hujung pokok ini. Daunnya macam sudu kecil, teaspoon, warna hijau yang begitu segar. Biasanya sekumpulan 3 daun akan dilengkapkan dengan duri-duri di tepi dia. Bunganya berwarna putih kebiru-biruan. Kamu di masjid negeri cadang ke nak beli pokok ni? Kayaknya makih tak bagi buat masuk pokok Yahudi. Dia memang lawa, sesuai lah dengan tema masjid ni kan. Ni arak luar pokok Yahudi, lantak tanah luar. Tapi tak lepas, dia boleh pokok herba, pokok ubat. Ini kalau Haji Nasuha Paguh tahu, dia tanam pokok ni. Unta kalau sakit, dia akan datang cari pokok Gharqad untuk dimakan. Dan dia ada manfaat perubatan. Kalau lama tak buang air, makan, gunakan dia, boleh mudah buang air. Untuk rawat usus besar, penyakit kuning, jaundice, orang-orang Arab ada juga yang gunakan. Tapi sebab orang Yahudi ni, dia cerdik kan. Orang cerdik dunia semua Yahudi belaka. Dia kaji habis hadis-hadis kita. Sebab dia tahu penghujung zaman Armageddon, kita akan perang dengan orang Islam bagi mereka. Dan yang selamatkan kita Gharqad tree. Jadi sekarang Israel buat kempen Go for Green, Save the Gharqad tree. Dia buat kempen menjaga. Macam kita buat kempen pokok bakau, pokok Gharqad. Dan dia orang target ada 240 juta pokok akan ditanam di seluruh Israel. Ada satu dia punya website, Jewish National Fund. Dia Jewish ni bangsa dia bagus. Seluruh dunia dia fund duit untuk bantu negara dia. Bagus, macam kita di masjid pun jemaah banyak bantu fund untuk kita. Jewish dia bantu. Di Palestin saja mereka telah tanam 220 pokok Gharqad. Palestin saja. Maknanya kalau ukur penduduk Yahudi di Palestin, dia ada 7,509,000 penduduk, maka puratanya 29 pokok dapat lindungi satu Yahudi. Vision dia begitu jauh sekali. Balik kepada bincangan, kenapa kita akan perang dengan dia? Jawapannya mudah. Kerana Yahudi bersekongkol dengan Dajjal. Itu saja. Jadi untuk yang perbincangan tentang Dajjal ni agak panjang. InsyaAllah kita akan bincangkan pada kesempatan tahun depan lah, insyaAllah. Sebab untuk kelas kita minggu hadapan pada 25 Disember dan juga minggu berikutnya pada 1 Januari tak ada kelas. Kuliah Duha pada Christmas dan New Year tidak ada. Pertamanya kru kita pun bercuti juga. Ramai di kita pun mungkin bercuti, persiapan sekolah dan macam-macam. Dan saya secara peribadi tidak ada kerana akan berangkat ke Tanah Suci pada Christmas sampai New Year, mengiringi Bauduli Ammah Hamli Mangku Raja Pahang yang akan direct daripada United Kingdom pergi ke Umrah. Kita tunggu di sana. Jadi sekadar itu perbincangan kita pada pagi ini. Sekali lagi kita war-warkan, kita ada adik-adik kita yang buat pemeriksaan kesihatan percuma kepada seluruh jemaah kuliah duha pada pagi ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Moga-moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit turunkanlah, kalau rezeki kami di bumi keluarkanlah, kalau rezeki kami susah kau permudahkanlah, kalau rezeki kami haram kau sucikanlah, kalau rezeki kami jauh kau dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, demi kecantikanmu, keindahanmu, kekuasaanmu, kekuatanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah kau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.